Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi ya kepada semua anak murid di sana ya. Okey, seperti biasalah JCS, jom cerita sains ya. So pada kali ini kita akan menyambung lagi, masih lagi di bawah tajuk besar iaitu tenaga dan kuasa Okey, so pada hari ini kita akan sambung. Okey ya, tenaga lanjutan daripada tenaga yang kita telah pelajari sebelum ini, iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, so ada dua tenaga di sini. Satu ialah keupayaan dan satu lagi ialah kinetik. Dari segi bahasanya keupayaan, upaya maksudnya kemampuan sesuatu itu melakukan tindakan. Upaya Manakala kinetik pula ialah yang berkaitan dengan gerakan. Sesuatu benda yang bergerak dianggap mempunyai tenaga kinetik. Kalau kata benda itu ataupun objek itu pegun, tidak bergerak, dia mempunyai tenaga kinetiknya berjumlah sifar ataupun zero. Manakala tenaga keupayaan ialah sesuatu yang pegun. Dalam keadaan dia tak bergerak tu, dia mempunyai tenaga keupayaan. Once dia bergerak saja, maka tenaga keupayaan semakin berkurangan. Okey ya. Okey, jadi seterusnya lanjutan daripada itu, kita akan melihat dengan contoh-contoh tenaga keupayaan graviti dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian ya. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Okey, buku teks. Okey, buku teks muka surat 216 tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, mari kita lihat dulu. Okey, mesti kita lihat gambar rajah ni Apa yang anda lihat So gambar rajah ini ialah gambar rajah cerucuk ataupun penukul lah kan. Okey, sebuah tukul yang ditarik di atas kemudian dilepaskan supaya jatuh menghentam batang cerucuk kan. Biasanya kita lihat dalam di tempat-tempat kontrak. Ini pembangunan pembinaan bangunan dan sebagainya. Kita lihat bagaimana tukul ini berfungsi. Tukul ini berfungsi. Okey, tukul ini dia akan naik ke atas, okey. Kemudian dilepaskan. So dia akan menghentam batang cerucuk ini. Okey, begini Okey, kemudian akhirnya begini. Maksudnya dia menghentam Okey, so ini merujuk kepada contoh tenaga keupayaan Okey, so apa dilihat di sini ialah dalam mesin menanam cerucuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah, sebuah tukul ditarik ke atas dan kemudian dilepaskan supaya jatuh menghentam batang cerucuk. Daya yang dihasilkan oleh tukul ini pada arah menegak telah menggerakkan cerucuk ke bawah dan masuk ke dalam tanah. Maksudnya dia hentam tu. Tong, tong, tong kan. Okey, so tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian h kita tak tahu berapa tingginya dari permukaan bumi, mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian h dari permukaan bumi. Okey, jadi formulanya begini tenaga keupayaan bersamaan dengan mgh. M tu apa dia? M ialah gc, berapa kilogram. Okey, kemudian G tu apa dia? G ialah percutan graviti dalam unit meter per saat kuasa 2. Okey, kemudian H tu apa dia? H ialah ketinggian unit dalam unit M. Okey Okey, so mengapa kerja dilakukan? Apa perlunya kerja? Betul kan? Cuba recall kembali. Kerja bermaksud adanya satu daya yang bertindak menyebabkan sesuatu objek itu tersesar berapa meter Ada daya, ada jarak. Maka itu kerja dilakukan. Okey, apakah jenis daya yang dihasilkan oleh tukul? Okey, tukul tadi tukul batang cerucuk tadi sudah pasti ia mempunyai daya daya apa daya apa? Cuba kita fikirkan. Okey, tak apa, kita akan jumpa sebentar lagi Dari manakah tenaga untuk melakukan kerja ini diperolehi? Okey, tak apa, kita teruskan Okey, jadi konsepnya sama seperti begini apabila kamu mengangkat seketul bungkah pada satu kedudukan daripada bawah naik ke atas so bila dia naik ke atas, dia telah memberi nilai H, iaitu ketinggian Okey, mari kita lihat. Okey, menunjukkan objek yang berjisim M diangkat setinggi H secara menegak dari permukaan bumi. Jadi kerja yang dilakukan mesti ingat lagi kerja yang dilakukan apabila ada daya
dan kemudian ada sesarat. Jadi daya iaitu M didarab dengan G dan didarab juga dengan ketinggian H. Okey, oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukar kepada tenaga keupayaan graviti. Jadi dengan kata lain, tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek. Jadi kerja yang dilakukan oleh mengangkat satu objek adalah mgh. Jadi nilai mgh ni adalah tenaga keupayaan graviti. Okay, dengan arti kata lain, apabila satu objek kamu angkat ke atas, anda kata dilepaskan, dia akan jatuh ke bawah, betul tak? Kenapa dia jatuh ke bawah? Sebab ada tarikan graviti. Jadi dengan arti kata lain, sesuatu objek yang diangkat tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti secara tidak langsung. Okey, boleh ya? Okey, mari kita lihat beberapa contoh selepas ini. Okey. Okey, kita tahu bahawa di KLCC contohnya, kita, barang siapa yang pernah pergi, mungkin pernah naik lift. Kan? Lift daripada tingkat bawah nak naik ke tingkat atas. Okey. Kita lihat contoh soalan menunjukkan sebuah lift di KLCC. Lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kg setinggi 30 meter. Okey, so soalan yang pertama, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Okey, ingat lagi. Formula kerja ialah W sama juga Fs. Dan Fs itu juga adalah bersamaan dengan mgh. Kan? Okey, jadi M-nya berapa? M-nya jisim 1,500 kg. Betul kan? Kemudian G-nya berapa? Okey, G ni adalah standard iaitu 10 meter sin kuasa 2. Dan ketinggian H ni berapa? H-nya ialah 30 meter. Kan? Mungkin dia naik tingkat yang paling atas kot. Kan? So akan dapat nilai 4,500 joule. Okey, soalan B berapakah tenaga keupayaan gravity lift itu pada ketinggian 30 meter? Maksudnya setelah dia naik ke atas 30 meter. Setelah dia naik ke atas, berapa tenaga keupayaan? Bermaksud anda kata tadi lift tu terputus, maka lift akan jatuh secara free fall ke bawah, betul oleh kerana tindakan graviti. Okey, so berapakah jumlah daya atau tenaga keupayaan graviti tersebut? So jawapannya ialah tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan mgh. Jadi mgh kita telah kira tadi, iaitu 450,000 joule. Okey, betul kan? Okey, soalan C. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift itu? Okey, so kerja yang dilakukan, kerja yang dilakukan oleh lift adalah bersamaan dengan tenaga keupayaan graviti. Kan? Maksudnya jumlah kerjanya berapa? Maksudnya daripada bawah nak naik ke atas. Bersamaan dengan tenaga keupayaan, iaitu mgh yang kamu telah kira tadi, iaitu 450,000 joule. Kan, itu hubung kait di antara kerja dan juga tenaga keupayaan. Okey, kemudian D, berapakah kuasa? So bila sebut kuasa kan, dalam unit kW okey, yang bila sebut kuasa dia melibatkan masa. Maksudnya dia perlu dibahagi dengan masa, tapi masa perlu diubah menjadi dalam unit saat. Okey, so kita hanya masukkan saja. Okey, kuasa formula dia kan, kuasa formulanya kerja bahagi masa. Power kuasa sama dengan kerja, work dibahagi dengan masa, T, time. Bermaksud dalam jangka masa berapa minit atau berapa saat, dan dibahagi dengan kerja, jumlah kerja, joule, dibahagi dengan masa. So itu ialah kuasa. Jadi jumlah kerja ialah 450,000 joule. Okey, dibahagi dengan 0.5 minit. Okey, kita ubah Jadi 450,000 joule dibahagi dengan 0.5 minit bersamaan dengan 30 saat. So kita akan dapat 15,000 watt. So diubah kepada kilowatt dibahagi dengan 1000, maka dapatlah 15 kilowatt. Okey, itu contoh jalan kerja.
Okay, mudahnya. Okey, jadi untuk tenaga keupayaan kenyal kita akan sambung pada kuliah yang berikutnya ya. Okey, kita nak mencirikan lagi. Ya, tenaga keupayaan ini sebenarnya ada pelbagai contoh lah Okey, so kita akan jumpa pada kelas yang berikutnya. Okey. So selepas ini kita akan melihat pada buku amali. Okey, sila buka buku amali ya. Okey, dalam buku amali anda muka surat 145 145. Okey, apakah yang dimaksud dengan tenaga keupayaan graviti? Tenaga keupayaan graviti ialah tenaga yang dimiliki oleh satu objek yang disebabkan oleh kedudukan. Bila sebut keupayaan, dia dikategorikan disebabkan oleh kedudukan. Maknanya kalau satu objek itu berada di tempat yang lebih tinggi, maka keupayaannya adalah maksimum ya. Okey, tandakan right pada unit tenaga yang betul. Okey, unit bagi tenaga ialah joule Okey, Raja Dewa menunjukkan objek yang mempunyai jenis tenaga yang berbeza. Okey, tandakan right pada objek yang mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, yang pertama ialah buah kelapa. Sebab dia berada di kedudukan yang tinggi dan statik. Dia tidak bergerak-gerak Okey. Kemudian spring tidak. Okey, kemudian bola yang berada di atas tangga. Kerana dia berada di tempat yang tinggi kan. So maknanya dia boleh jatuh ke bawah akibat tarikan graviti. Bersama juga dengan buah kelapa tadi. Dia akan jatuh ke bawah kerana tarikan graviti. Kemudian kelawar yang tergantung pun sama. Andai kata dia mati katakan dan dia akan jatuh dan sudah pasti dia berpaut pada dahan yang tinggi. Okey. So yang mempunyai tenaga keupayaan graviti ada 3 buah kelapa, bola yang berada di atas tangga dan juga kelawar yang sedang tergantung. Okey Okey, di bawah ini adalah contoh pengiraan lah dengan aktiviti-aktiviti. Jadi apa yang penting di sini ialah formula tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan m g h. Okey, yang ni tolong hafal lah. M ialah jisim dan G ialah pecutan graviti. Yang ini sama iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Ni adalah standard. Ni telah diberi dan ketinggian, darab dengan ketinggian. So ini yang berubah-ubah lah. Okey, so itu sahaja. Okey, ini contoh lah. Okey, Raja menunjukkan Okey, ditanya di sini. Nyatakan yang mana mempunyai tenaga keupayaan graviti yang lebih tinggi dan terangkan jawapan anda. Okey, kenapa dia mempunyai tenaga keupayaan yang lebih tinggi? Kan? Kenapa? So, kita kembali kepada formula asas iaitu M darab H, G darab H. So, kalau kita lihat di sini okey. Dua orang satu yang tinggi, satu yang rendah. Kan? Okey. So M, mana yang lebih besar M-nya? Sudah pasti Q, M-nya lebih besar, betul? Okey, selalu melihat kepada formula M G H. Okey. Okey, kalau dilihat sini yang mana lebih besar nilai M ke G ke H? G sama bagi kedua-dua budak ini iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Okey, H pun sama iaitu 8 meter kan kedudukannya, ketinggian mereka Okey, tapi membezakan dengan lebih ketara ialah M. M jisim. Jadi sudah pasti kita lihat Q mempunyai 1000 Newton. Dia lagi besar. Sebab itu jawapannya yang mana lebih tinggi tenaga keupayaan? Q. Betul kerana jisimnya lebih tinggi daripada P. Okey. Kemudian satu lagi. Pun sama juga. Always back to the basic formula iaitu M G H. Okey, G sama bagi kedua-dua iaitu 10 meter per saat. H, okey, M mempunyai jisim yang sama, maksudnya M dia sama. So yang membeza sekarang ialah H. R lebih tinggi dan S lebih rendah. Okey, jadi kita akan memilih R kerana kedudukannya lebih tinggi daripada S. Okey simple
Okey, so di bawah ni adalah contoh lah. Ya, contoh pengiraan. Okey, kamu boleh lihat di sini. Okey, always back to the basic formula iaitu M G H. Masukkan saja nilai 2.5 kilogram darab dengan 10 Newton darab dengan 0.5 H. Maka kita akan dapat 12.5 joule. Okey, kemudian soalan berikutnya pun sama juga. Always back to the basic formula. MGH. Maka kita akan dapat 420. Okey. Kemudian C pun sama juga. Back to the basic formula MGH. So kalau kita lihat sini, apabila objek itu diangkat setinggi 1.2 meter, maka kamu akan masuk yang pertama M nya sama, M nya 5, G nya sama 10 Newton per kg dan ketinggiannya adalah berbeza iaitu 1.2. Jadi tenaga keupayaan ialah 60 joule hasil daripada pengiraan tersebut. Okey, so saya rasa itu saja untuk pengenalan kepada bagaimana kita melihat contoh-contoh tenaga keupayaan graviti. Selepas ini nanti kita akan sambung lagi apakah lagi bentuk tenaga keupayaan yang lain selain daripada graviti. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.